Ya. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kerana Allah izin untuk kita jumpa hari ni, pagi ni. Pagi ni 25 Januari. Alhamdulillah, 25 Januari. Alhamdulillah. Okay. Adakah anda boleh mendengar saya dengan clear? Sekejap saya tengok saya punya social media dulu. Okay. Okay, adakah anda boleh dengar saya dengan clear? Hopefully kalau boleh dengar dengan clear. Okay, Alhamdulillah. Alright. So, sambil-sambil tu, hari ni saya akan sharekan balik. Saya akan sambung balik kita punya topik semalam, petang semalam, iaitu marketing plan untuk tahun 2023. Kita kena ada marketing plan so that kita punya business tahun ni lebih cemerlang berbanding tahun lepas. Okay. So dalam banyak-banyak aktiviti kita dekat kita punya business ni, paling penting adalah aktiviti pemasaran. Supaya aktiviti pemasaran ni akan memberikan, dia panggil apa, revenue stream ataupun orang yang akan datang ke kita punya syarikat ni lebih ramai. Okay? Alright? Bergegar sikit kita punya ni. But anyway, alright? So, sambil-sambil tu saya akan sign for those yang membeli buku Kenapa Business Tak Grow. Right? Saya nak tengok add produk. Saya tak. Okay, kena add dulu produk. Okay, sambil-sambil kita live tu, insya-Allah saya akan sign buku-buku yang sudah pun dibeli so far. Kita daripada live semalam, kita ada lebih kurang dalam 20 orang yang beli buku Kenapa Business Tak Grow ni. In fact, sekejap saya nak tengok sama ada mirror video. Okay. Okay, so betul lah. Okay, dah betul lah. Okay, so kita akan sambung hari ni kita punya topik pagi ni, iaitu macam mana kita nak buat plan marketing untuk bisnes kita. Sambil-sambil for those yang beli buku ni, by the way, buku yang anda beli ni, siapa yang beli buku, waktu live saja saya nak bagi bonus untuk anda. Buku ni harga dia RM60, tapi anda hanya perlu bayar kos shipping dan kos pengurusan sahaja. Dan for those yang beli buku ni, saya akan bagi satu tiket untuk datang ke satu training namanya Evolusi. Dan training ni adalah pada 25 dan 26, betul 25 dan 26 Februari. 25 dan 26 Februari kita akan buat di Shah Alam. Okay? Alright? Bergegar sikit. Sebab dia kena adjust gini sikit. Dia kena duduk kat atas ni. Apa kita adjust? Okay, boleh. Okay. Alright. Okay, so kita akan, for those yang beli buku ni, anda akan menerima satu tiket ni, ada 3 tiket percuma pula tu. Anda beli buku ni harga RM17-18 kos shipping dan kos pengurusan, dan anda akan dapat 3 tiket percuma untuk hadir ke Evolusi. Okay? Alright. Okay, baik. So kita akan sambung sambil-sambil tu plan marketing plan untuk tahun 2023. Macam mana? Apa yang perlu kita buat untuk our business. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tengok live semalam? Yang saya buat live semalam. Okay? Live semalam saya ada ceritakan tentang strategi. Ada 2 strategi yang saya bagi tahu untuk marketing plan untuk kita buat untuk tahun depan. Nombor 1, kita kena buat customer analysis. Kita kena buat customer analysis ni so that kita kenal siapa customer kita. Dan saya dah bagi tahu subtopik kepada customer analysis malam. Saya ada bagi tahu tentang kita kena tahu umur customer kita berapa. Okay, kita kena bagi tahu, kita kena tahu tentang lokasi mereka duduk di mana. Kita kena tahu apa challenge mereka, apa benda yang mereka nak atasi, apa goals mereka, apa impian yang mereka nak capai, apa pain, kesakitan yang mereka alami. Semua tu anda kena tulis. Dengar dan tulis point ni so that your business will grow. Saya nak bisnes anda grow tahun ni, tuan-tuan dan puan. Terutama kalau anda buat bisnes dah struggle bertahun-tahun, this is the step yang anda perlu buat.
plan pemasaran tahun ini. Apa lagi dekat bawah customer analysis, anda kena tahu triggering point. Apa yang trigger customer kita? Kita kena tahu trigger point dia. Kalau kita tahu trigger point customer kita, maka mudah untuk kita buat marketing. Mudah untuk kita sampaikan message. Betul ke tak? Sama macam kita tahu pasangan kita punya trigger point. Kalau kita tahu trigger point dia macam tu, jangan trigger dia lagi. Boleh faham? Okey, itu nombor satu yang semalam saya dah ceritakan kepada anda yang tengok live. Kita akan sambung. Anyway, nombor dua yang saya bagi tahu semalam adalah tentang competitor analysis. Kita kena buat competitor analysis. Kita kena kenal siapa kompetitor kita. Bila kita kenal kompetitor kita, maka mudah untuk kita tahu kelebihan kita dan kekurangan mereka. Kat mana mereka lebih, kat mana kita kurang. Jadi kita tahu kekurangan mereka, kelebihan kita, kekurangan kita, kelebihan mereka. Kita tahu dekat mana kita nak attack, angle mana, positioning mana yang kita nak main so that kita di mata pelanggan kita ni kita nampak lebih baik berbanding kita punya competitor. Boleh faham? Sebab tu saya bagi tahu di bawah competitor ni, competitor analysis. Nombor 2 ni kita kena buat competitor analysis. Cuba anda tulis competitor analysis. Cuba tulis dekat bawah, competitor analysis. Kalau you nak buat plan pemasaran, you nak buat plan untuk build your business, anda kena buat competitor analysis. Cuba tulis kat bawah. Competitor analysis. Okey. InsyaAllah. Okey, cuba tulis competitor analysis. Good. Dekat bawah competitor analysis pula, apa yang perlu anda buat? Okey, ada 4 perkara dekat bawah competitor analysis. Bila anda nak tengok kompetitor anda ni orang yang macam mana, bisnes mereka, bisnes yang macam mana, adakah mereka boleh mengganggu gugat bisnes anda? Ada 4 perkara yang anda perlu check. Nombor 1, positioning mereka. Dekat mana mereka positionkan bisnes mereka? Right? Kepada siapa target market pelanggan mereka? Positioning. So, the moment anda tahu positioning dekat competitor analysis, maka anda jangan pergi masuk positioning mereka. Kalau anda masuk positioning mereka, maka habis bisnes kita. Saya ambil contoh simple macam ni. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil tu saya akan sign for those yang beli buku Kenapa Bisnes Tak Grow. Anda boleh dapatkan buku ni dekat TikTok shop saya. Okay? Dan for those yang beli buku ni percuma saja. Saya bagi percuma. Buku ni ada semua full colored. Alright, dan ada dalam 160 muka surat. It's free for you guys. It's free. Cuma anda perlu tanggung kos pengurusan dan kos postage sahaja. Saya nak post kepada anda. Saya nak minta orang bungkuskan kan untuk bayar kos untuk balut dan sebagainya. Semua buku ni free, tapi anda hanya perlu tanggung itu semua sahaja. Okay? Alright. Dan for those yang beli buku ni, saya akan beri satu tiket percuma ke Evolusi Training 25 dan 26 Februari ini. So anda boleh datang ke Shah Alam, orang lain kena bayar tiket. Anda beli buku ni terus free, tapi untuk ketika live ni sahaja, pembelian ketika live ini sahaja. Okay? Alright. Ni, saya bagi terus. Okay? So, dekat competitor analysis, kita kena buat apa? Apa yang kita kena buat? Nombor 1, kita kena tahu positioning. Positioning kompetitor kita. Macam saya sebut. Okay, kita ambil mudah, simple. Katakanlah KFC dengan McDonald. KFC, position dia adalah ayam. Betul tak? Dia selalu bagi tahu its finger licking good. Cerita ayam. Dia tak cerita, dia kurang cerita burger. Okay? So, positioning McDonald pula, positioning dia apa? Kita pergi McDonald sebab nak makan apa? Dulu sebab nak makan burger. Betul tak? So, McDonald penetrate market Malaysia dengan cerita burger. Boleh faham? So, that is what we call positioning. So, bisnes kita pula, kita nak positionkan apa? Katakanlah, cuba tulis kat bawah, anda bisnes apa? Anda sedang buat bisnes apa? Saya nak tolong anda untuk tengok your positioning. So that senang untuk anda faham apa yang saya cuba sampaikan. Right. Nama saya Fahdi, bukan Fandi. Nama saya Fahdi. Pest control, perfume, takaful. Okey, kita ambil contoh pest control. Semalam saya buat live, sebab tu setiap kali saya live mesti wajib join.
Semalam saya ada buat live cerita tentang jika anda buat MLM dan juga anda buat Coway. Saya dah ceritakan semalam. So hari ni saya ambil beberapa lagi case tadi. Contoh dia, contoh pest control. Okey, pest control. Macam mana untuk anda cari positioning? Saya ambil contoh. Pest ni ada banyak, betul tak? So kalau anda brandkan bisnes anda ni pest control sahaja, what will happen to you? You akan bersaing dengan position orang lain yang pest control, pest control, pest control. Dan anda akan lawan dengan brand yang besar. Bila anda lawan dengan brand yang besar, orang akan pilih brand yang besar. Betul ke tak betul? Jika anda lawan, kalau anda ada banyak kompetitor, akhirnya customer akan tengok pricing semata-mata. Jadi kalau anda nak positionkan anda ni, anda kena positionkan seolah-olah simpelnya, nak mudahnya macam ni. Pest control tu nama besar. Tapi anda positionkan anda dalam menghapuskan katakanlah tikus. So anda fokus kepada tikus sahaja. Memang anda ada yang lain yang belakang tu. Tetapi anda buat marketing tikus. Supaya orang kenal anda dengan tikus. Tapi bila orang start engage dengan anda punya servis, oh ada juga. Kalau saya nak hapuskan lipas, saya nak hapuskan contoh ular ke apa kan. Pest control. Rupanya ada, tapi positionkan tikus. Boleh faham? So itu kaedah bila mana kita nak. Sebab tu marketing plan is very important. Bila anda buat marketing plan, benda tu sangat penting. Okay? InsyaAllah. Thank you so much kepada anda yang beli buku ni, Kenapa Business Tak Grow. Okay, saya akan sign for those yang beli buku ni. Okay, dekat live saja saya sign. Yang selain daripada live, beli lain daripada live, saya tak sign. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Buku ni is free for you. Tetapi buku ni kalau anda nak beli harga dia 60. Tapi waktu live ni is free sahaja. Anda hanya perlu cover cost shipping dan cost handling sahaja. Okay. Dan setiap pembelian buku ni saya akan berikan hadiah tambahan. Live ni adalah harga buku berapa? RM18 untuk anda beli live. It's free for you guys. Dan saya akan bagi bersama dengan anda tiket ke training evolusi. Harga dia 25 dan 26 Februari. Harga tiket sepatutnya RM29. Tapi waktu live ni saya bagi free for those yang beli buku ni. Okay? Dan anda perlu hadir ke evolusi pada 25-26 of Februari. Okay? It's free for you guys. Cari tiket ni dalam buku. Saya letak dalam buku. Okay? Alright. Dan training tu 2 hari, pagi sampai petang. Anda akan bersama dengan ribuan usahawan satu Malaysia. Founder satu Malaysia wajib. Okay? Alright. Okay, kita ada tambahan pembelian tu. Berapa So setiap pembelian tu saya akan sign buku ni. Okay, alright. Okay, kalau perfume, macam mana nak jual perfume? Ni orang saya bagi tahu kena datang kelas. Kalau anda belajar dekat sini, boleh tak dapat ilmu? Boleh, insya-Allah. Tetapi recommendation saya mesti datang ke kelas. Sebab apa? Environment dekat kelas akan mencorakkan kita punya percentage ilmu yang masuk. Kalau anda jual takaful atau anda jual perfume contoh kan, anda jual baju budak-budak. Apa lagi yang saya nampak tadi? Kurta budak-budak. Lagi anda jual apa lagi? Okay? Kalau anda jual ni, basically dalam industri anda ataupun orang yang jual produk atau servis yang macam anda ni, ada tak orang yang berjaya? Ada tak orang yang successful? Very successful dalam dia punya niche. Of course akan ada. Tapi problem kita adalah kita tidak tahu apa yang mereka buat so that kita boleh copy saja apa yang mereka buat dan akhirnya jadi untuk bisnes kita. Betul tak? Okay, saya ambil contoh perfume. Sebab brother kita atau sahabat kita ni tulis kat bawah ni. Perfume kan. Little do you know. Nama pun little do you know. Dah memang macam mana orang nak beli dengan kau. So kalau anda buat perfume, okay, positioning. Sebab tu saya kata competitor analysis is very important. Awal tahun ni anda kena buat competitor analysis. Okay, competitor analysis ni
Contoh, untuk perfume, apa yang perlu anda buat? Competitor A, katakanlah, I don't know your brand name apa, you jual perfume nama apa. Tapi kalau anda buat perfume, kompetitor yang besar dekat Malaysia ni apa? Contoh, Dizandra. Apa lagi kompetitor yang besar-besar? Sugar Bomb. Contoh. So, kalau anda tengok kompetitor-kompetitor ni, apa anda perlu buat? Anda kena tahu positioning mereka. Dizandra dipositionkan untuk apa? Untuk siapa target market dia? Anda pergi tengok dekat sini. Sugar Bomb untuk siapa? So, bila anda tahu target market dia untuk siapa, anda kena penetrate cari tengah-tengah. Contoh, dua-dua ni untuk Raya Marhain punya perfume. Aku jual Raya Marhain juga. So, macam mana aku nak penetrate market? Sebab diorang ni dua-dua Raya Marhain. Jadi, anda perlu cari contohnya wangian, contoh saya ambil contoh macam, ada serta ni dia buat wangian bau Raudah. Nampak tak? Dia masih jual perfume. Tapi dia ambil skop yang lebih kecil. Bau Raudah. That is what we call positioning. Contoh macam Caprice. Masa tu saya ada consult Caprice untuk dia punya Raudah, apa Raudah Rindu Raudah. Masa tu Caprice ada buat satu produk Rindu Raudah. Saya consult Caprice. What to do? What you should do, brother? Saya bagi tahu sekian, sekian dan sekian. Tapi the best is positioning. Bila mana kita ada competitor, kita tahu positioning competitor, Caprice tengok competitor dia buat positioning untuk Rindu Raudah, boom, meletup. Boleh faham? And then orang pun start tiru dia. So, very important untuk anda buat competitor analysis. Nombor satu, ada 4 point dekat competitor analysis. Nombor satu is positioning. Cuba tulis, competitor analysis. Nombor satu adalah positioning. Cuba tulis kat bawah. Saya nak tahu anda bersama dengan saya so that anda faham. Okay, ada seorang lagi buyer. Thank you so much guys. Kepada orang yang beli buku ni free. Harga dia 60 tapi saya bagi free saja. Anda perlu cover cost shipping and handling. Dan for those yang beli pagi ni, saya berbesar hati untuk beri kepada anda tiket percuma datang ke training 2 hari dah kau dapat buku. Kau dapat training pula 2 hari bersama dengan saya pagi sampai petang 25 dan 26 Februari depan. Make sure datang So for those yang beli buku, saya akan selitkan dalam buku ni tiket Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Allahu Akbar. Okay. Saya nak tengok. Saya dah beli. Okay, dah beli. Okay, saya dah beli semalam. Okay, alright. Positioning, good. Bagus. Positioning. So, sekarang ni kita cerita pula yang kedua. Bab nombor 2. Okay, bab nombor 2 pula. Yang ni belum sign Oh, dah sign. Dah tak tepi. Banyak sangat bertimbun pula nanti. Okay. Point nombor 2 untuk di bawah competitor analysis ni adalah market share. You need to know your competitor market share berapa besar. Boleh faham? Kau jangan main redah je bila buat bisnes ni. Kita kena tahu competitor kita ni, dia memiliki market share. How big is their market share? Apa maksud market share? Mungkin ada orang tak faham market share tu apa kan. Market share ni, dia macam kalau kita tanya, saya ambil contoh, market share Colgate. Besar tak market share Colgate dekat Malaysia, tuan-tuan? Mungkin Colgate ni kalau saya sebut je tetapi saya tak ada data yang real. Tapi kalau contoh market share Colgate, saya yakin sangat besar. Katakanlah dalam market share ubat gigi, Colgate akan like 70 to 80% market share. Right? Ataupun Colgate mungkin like 70% market share, 20% Sensodyne. Betul tak? Sensodyne. Jadi market share Colgate besar, Sensodyne 20% dan remaining baki mungkin ubat gigi Mukmin, ubat gigi Dali, Kodomo Lion, Kodomo Lion tu bawah ni kan. Jadi market share itu akan menentukan strategi pemasaran kita. Boleh faham? So kalau kita nak contoh, saya ambil contoh, saya suka bagi contoh ni. Bila anda nak masuk ubat gigi, market share yang dipelopori oleh Colgate, kalau anda nak masuk jadi one of the ubat gigi juga, memang tak boleh jual.
Memang tak boleh jual. Tetapi macam mana nak masuk? Anda kena buat contohnya ubat gigi Mukmin. Boleh faham? Sebab anda nak masuk positioning yang berbeza. Kalau tak, orang yang pegang market share, dia boleh kill tak kita punya bisnes? Confirm dia boleh kill bisnes. Betul tak betul? Saya ambil contoh, apa maksud kill bisnes? Bila market share ni besar, dulu ingat tak? Dulu ada Grab dengan Uber. Grab dengan Uber ada dua company dekat Malaysia yang main dominan untuk e-hailing ni. And then suddenly, tiba-tiba, Uber hilang. Puff, out of thin air. Hilang. Bagaimana Uber? Kenapa hilang? Sebab Grab sudah beli Uber. Grab beli Uber. Tujuan Grab beli Uber bukan untuk membesarkan bisnes Uber. Tetapi dia beli Uber untuk kill the business. Dia tak nak ada competitor. Dia tak nak market share mereka ni daripada 100% Uber masuk jadi 80%, Uber ambil 20%. Dia tak nak. Jadi dia beli Uber untuk kill the competitor dan dia nak retain the market share biar besar. Alright? Dan sekarang ni AirAsia masuk, dia buat AirAsia Ride kan. AirAsia Ride, takkanlah Grab nak beli juga AirAsia Ride sebab it's too huge. AirAsia ni terlalu besar dan mungkin most probably harga dia besar. Harga dia mahal. Boleh faham? So, penting tak untuk kita tahu market share? It's very important. So, sekarang ni, cuba anda tulis, ambil buku anda, tulis siapa kompetitor saya di dalam niche saya, di dalam bisnes saya, tulis 1, 2, 3, 4. Siapa kompetitor kita? Dan cuba analyse market share mereka. Siapa paling besar? Nombor 2 paling besar. Nombor 3 paling besar. Okay? Alright? Okay. Thank you so much. Yang beli, ada keluar notification beli tu. Dekat bawah. Okay? So for those yang beli ni, harga buku ni free. It's free for you guys. Okay, cuma anda perlu cover cost shipping and handling sahaja. Okay, kalau buku ni harga dia 60, tapi cost shipping and handling anda beli. Dan saya akan beri tiket percuma untuk datang training 2 hari pula. Adalah kau dapat beli buku. Right, dapat buku. Dapat pula training 2 hari. Okay. Tapi make sure datang training ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so tiket ni saya akan masukkan dalam buku. So carilah tiket ni. InsyaAllah. Jap. Kan tersilap campur. Ini. Ini betul tak? Betul. Ini belum sign. Okey. Okey, alright. Ada lagi bayar beli ni. Banyak pula beli pula pagi ni. Nak kena menyain, nak bercakap lagi, nak menyain lagi. Tak apalah. Saya target hari ni 100. Oh, 100. Very full target ni. 100 orang membeli ni saya akan bagi tiket. Cepat. Beli, apa dia? Beli untuk kawan-kawan juga boleh. Anda beli buku ni, jangan beli satu. Anda beli 2, 3 biji sekali beli. Dan setiap buku ni saya akan berikan satu tiket untuk datang ke training 2 hari tau. 2 hari bersama dengan ribuan usahawan dan founder satu Malaysia. Alright, so make sure beli buku ni. Okay. So make sure dapatkan buku ni. Oh sorry, lupa nak masukkan tiket. Okay, nombor 3 dalam competitor analysis. Apa yang anda perlu buat analisis competitor anda, tuan-puan? Nombor 3 tulis nombor 3 adalah anda kena tahu offering mereka. Apa yang mereka buat untuk bisnes mereka. What kind of offer yang mereka beri kepada klien mereka, customer mereka untuk produk dan servis mereka. Boleh faham? Cuba tengok orang lain offer apa. Kau jangan sibuk fikir aku nak bagi offer apa dulu. Tengok dulu kompetitor kita bagi offer apa. Ramai orang dia buat offering ni dia shock sendiri. Dia kata, oh ni best ni kalau bagi ni kepala otak dia. Engkau je rasa best. Customer engkau tak rasa pun benda tu best. Atau customer kita tengok kompetitor kita bagi lebih best daripada kita. Dah cloud kita punya bisnes. Betul tak? Dah cloud kita punya offering. Sebab tu, bila kita nak buat marketing plan, terutama tahun 2023 ni, kena study offer customer kita. Saya ambil contoh simple macam ni. Okay. Ada ada kompetitor bagi money back guarantee. Contoh, ada seorang student saya buat
satu bisnes, dia buat produk pelansingan. Nak melansingkan badan. Berapa banyak produk atau servis dekat luar sana yang cerita pasal boleh lansingkan badan, boleh lansingkan badan, boleh lansingkan. So dia pun tiba-tiba nak masuk dalam niche pelansingan badan. Agak-agak lah, boleh lawan tak dengan orang lain. Ujungnya kita akan lawan harga lah, betul tak? Thank you so much yang beli tu. Buku ni, insyaAllah. Banyak pula yang keluar beli-beli ni kan. Saya nak bercakap lagi, nak menulis lagi ni. Jadi, apa berlaku adalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa berlaku adalah, bila mana orang dipanggil, lupa nak letak tiket. Okay, ni tiket for those yang beli ni, saya akan letak tiket dalam ni, insyaAllah. Tiket untuk training 2 hari. Jumpa face to face depan-depan. Datang ke Shah Alam. Make sure datang ke Shah Alam. Okay, so student saya ni, apa yang berlaku adalah dia jual produk pelansingan juga. Waktu dia jual produk pelansingan, dia ni founder business lah. The business is quite huge. Alright? So dia founder business, dia buat business and then ada satu kelas tu saya bagi tahu. Hey, study competitor kita punya offering dan salah satu perkara yang saya kata adalah mesti ambil risiko pelanggan dengan memberikan money back guarantee. Boleh faham? Jadi banyak tak bisnes kat luar sana yang bagi money back guarantee. Dia ada offering. Tengok you punya bisnes bukan tak boleh maju. The problem adalah kau tak study kompetitor bagi apa kepada pelanggan. Kerja kau sibuk nak turunkan harga. So apa berlaku adalah ada satu ni kompetitor dia bagi money back guarantee. Maksudnya ada orang ni dia berniaga, dia bagi money back guarantee. Saya pun bagi tahu kepada student saya, bagi money back guarantee. Kalau kau bagi money back guarantee, baru customer trust. Baru customer percaya dengan kau. Cuba tulis kat bawah, money back guarantee. Tulis. Money back guarantee. Cuba tulis. Cuba tulis, money back guarantee. Bila Shah Alam? 25 dan 26 hari bulan. 25 dan 26 hari bulan. For those yang beli buku ni, untuk hari ni, bukan hari ni, pagi ni waktu saya live ni live live pagi ni je, saya akan bagi tiket percuma 25 dan 26 Februari datang depan-depan bersama dengan founder dan usahawan satu Malaysia. Kita berkampung 2 hari, kita belajar how to grow kita punya business. Right? Dengan hanya membeli buku ni. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, money back guarantee. Cuba tulis money back guarantee. Okay, good. Bagus. So, apa berlaku adalah, kompetitor-kompetitor lain bagi tak money back guarantee. Saya yakin ada orang bagi money back guarantee. Betul ke tak betul? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lupa tiket. Tiket mesti ada. Okay, tiket untuk datang ke training percuma. Ni tiket ni habis-habis lah. Habis tiket ni habis lah. So, make sure kalau anda nak beli buku ni, beli sekarang. Sementara tiket ni masih ada. Okay, dan tiket saya akan selitkan dalam buku. Jadi, apa berlaku adalah, student saya terus bagi tahu kepada ejen-ejen dia, walaupun untuk produk pelansingan, dia kata apa? Hey, bagi money back guarantee. Maksudnya kalau orang guna produk ni tak kurus, kita pulangkan duit. Kita pulangkan duit. Maka timbullah dua kelompok ejen. Satu kelompok ejen kata, okey, kita akan buat money back guarantee. Tak kurus, pulangkan duit. Satu grup ejen lagi dia kata tak nak. Sebab majoriti orang payah nak kurus. Sebab tu dia pakai produk kita. Saya tak nak bagi money back guarantee. What happen adalah, orang yang bagi money back guarantee, dia punya sales naik mencanak-canak. Orang yang tak bagi money back guarantee, sales dia sama sahaja. Sebab apa? Sebab kompetitor kita bagi money back guarantee. Engkau pula tak bagi money back guarantee. Saya ambil contoh. For those brother kita atau cik puan kita yang jual perfume tadi. Perfume macam mana nak lariskan? Hey, tengok. Orang lain, kalau orang offering turunkan harga, offering dia sekian. Cuba anda bagi money back guarantee. Jika perfume ini tidak bertahan sekurang-kurangnya 7-8 jam. Anda bayangkan. Saya gandakan duit anda jika perfume ini tidak bertahan 8 jam. Maksudnya, kalau dia beli harga RM100, saya bayar kepada anda RM200 kalau perfume saya ni tak bertahan 8 jam. Anda rasa orang beli tak produk? Definitely orang beli. Sebab apa? Kita tahu kompetitor kita ni buat apa. Boleh faham? So,
Most important adalah study your competitor. Cuba anda tulis kat bawah, dekat bahagian komen dekat bawah, competitor anda bagi offer apa? Cuba tulis, saya nak tengok. Rasa-rasa, cuba anda rasa-rasa atau anda dah tengok study market kan. Competitor anda ni bagi apa? Okay. Waalaikumsalam. Azli Abdullah. Competitor anda ni bagi offer, apa offering mereka? Cuba tulis kat bawah. Saya cuba untuk bantu anda untuk cover problem ni insyaAllah. Okay, sambil-sambil tu ada buying ni. Berapa dah pembelian kita Boleh check? Oh, lepas habis baru boleh tengok. Tapi duk keluar ni banyak ni. 66 dah ni. 66 buyer ni. Oh, jenuh nak menyaing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tiket percuma untuk anda datang training 2 hari. Bila mana anda dapatkan buku Kenapa Business Tak Grow. Cover cost shipping and handling sahaja. Nak beli buku ni harga RM60 Cover cost shipping and handling sahaja, insyaAllah. Okay. Okey, apa perkara, apa yang kompetitor anda buat? Cuba tulis kat bawah. Saya nak tengok, saya nak bantu anda. Free shipping delivery mula take off. Free shipping and delivery. Tuan dan puan, saya ambil contoh. Kompetitor anda bagi free shipping and handling. Anda bagi apa? Contoh ni, contoh saja. Kompetitor kita bagi free shipping and delivery. Anda bagi cashback. Mana lagi best? Zaman sekarang ni free shipping, delivery dengan cashback. Mana satu yang lebih bagus? Cuba tulis kat bawah. Cuba fikir sekejap. Kalau kompetitor aku, sebab tu competitor analysis is very important. Ni yang tengah tengok live, saya yakin korang tengok live ni kadang-kadang seminit, 2 minit, lepas tu korang skip. Betul tak? Tengok live ni sampai habis. You will learn something. Trust me. And your business, kadang-kadang anda tak perlu banyak ilmu pun. Anda perlu dapat 1-2 ilmu, top up dengan datang kelas 2 hari, insyaAllah your business will fly high. Free shipping and handling. Kita nak counter macam mana kompetitor kita bagi free shipping and handling? Kita bagi cashback. Jangan bagi diskaun. Kau bagi diskaun, semua orang bagi diskaun. Tapi jarang-jarang orang bagi cashback sekarang ni. Betul tak? Dengan hanya tukar term, you will transform your business. Okay? Buy one, free one. Buy one, free one. Macam mana nak counter buy one, free one? Buy one, free one. Anda pun fikir, kalau dia buat buy one, free one, apa yang boleh aku bagi? Boleh tak aku bagi buy one, free one juga? Kalau boleh, then you can give buy one, free one. Tapi kalau dia makan modal, what you should do? You need to give them something else. Contoh, buy one, free one, orang nampak nak murah je, betul tak? Tapi anda bagi apa? Buy one, free consultation. Consultation tu harga dia lebih mahal berbanding barang yang anda jual. Contoh, free 30 minutes consultation. Dah, boom. Anda pun kata, betul juga. Bila mana aku bagi free produk, dia guna entah macam mana dia guna. Sekarang ni aku bagi free consultation yang nilai dia. Anda letaklah free consultation for 30 minutes RM500. Free consultation, phone call. Anda phone call, cara guna sekian-sekian, cik puan sekian-sekian. Probability penggunaan produk itu lebih tinggi berbanding anda bagi free one, buy one, free one. Betul tak? There you go. This is what we call, kita kena tahu offering pelanggan. Right? Apa competitor kita offer kepada pelanggan-pelanggan kita. Okay, apa lagi? Harga rendah sangat, diskaun banyak. Okay, moga terus maju. Okay, lama tak main training. Bisnes makanan untuk money back guarantee. Macam mana Tuan Fadi? Boleh bisnes makanan. Tak sedap, tak payah bayar. Ramai tak orang datang? Tak sedap, tak payah bayar. Atau kalau tak nak bagi money back guarantee, anda boleh buat apa? Anda boleh buat offering, contohnya satu pinggan boleh makan 2 orang. Contoh, orang pun nampak, wow, satu pinggan makan 3 orang. Nasi goreng je. Anda pun buat tagline, satu pinggan boleh makan 3 orang. Contohnya lah. So, apa berlaku? Ramai tak? Boom. The key sekarang ni, offering. What kind of offer yang you boleh bagi kepada your customer? Sebab tu saya kata kena datang training.
baru dapat idea. Ni tak kau duduk melangur tengok langit, memang tak dapatlah idea tu. Boleh faham? Dapatkan buku ni hari ni, saya pun tak tahu dah berapa dah terjual. Saya nampak tadi 60 dekat, sebab dalam masa sebulan 2-3 minggu kita launching ni dah 2,000 orang membeli. Tapi special untuk anda yang live dengan saya ni, saya sign buku. Alright, yang lain tak dapat sign lah, tak sempat lah. Banyak sangat 2,000, patah tangan nak sign. Tapi sambil-sambil saya live ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dan anda akan dapat tiket ke evolusi training selama 2 hari. Training business bersama dengan saya, face to face. Bersama dengan beribu orang founder dan usahawan satu Malaysia. Right, so make sure datang Saya akan letakkan dalam buku ni. InsyaAllah. Okay, any question lagi tentang offering? Saya akan pergi ke point nombor 4 di bawah competitor analysis. Okay, point nombor 4. Kita nak masuk point nombor 4, competitor analysis. Come on guys, any question sebelum saya pergi ke next? Saya dah beli 2, Fikri. Alright, thank you so much Fikri. Nanti anda beli juga kepada sahabat-sahabat anda, nanti saya akan bagi tiket percuma untuk ke training 2 hari dengan saya. Siapa nak training 2 hari ni? Tiket ni 2 hari, 25 dan 26 Februari. 25-26 Februari reserve masa anda datang training dekat Shah Alam. Okay, 2 hari bersama dengan ribuan usahawan. Make sure datang Apa tujuan kaji market share tuan? Double dude cakap. Apa tujuan kaji market share? Tujuan kaji market share supaya kita tahu kita berada di kedudukan yang mana. Anda berada nombor berapa? Saya ambil contoh. Saya ambil contoh dekat Malaysia ni, betapa takaful ini sangat banyak company yang offer takaful. Betul tak? Dekat Malaysia. Saya ambil contoh takaful. Baru-baru ni saya pergi ke Cerating untuk bagi talk kepada Great Eastern Takaful. Mereka invite. Saya dah banyak kali tolak. Saya kata saya tak buat training untuk company luar. Tapi saya hanya buat training untuk Fani Evo sahaja. Tetapi dia orang minta tolong, saya kata okeylah, I will help you guys. Saya pergi ke Cerating masa tu. Alhamdulillah, bersama dengan ribuan ejen-ejen Great Eastern, cream of the cream, satu Malaysia. Jadi waktu before saya punya talk bersama dengan ribuan orang usahawan Great Eastern ni, mereka keluarkan satu dia panggil apa, chart dekat atas skrin, memberitahu tentang market share. Siapa market share terbesar takaful dekat Malaysia? Nombor 1 is Prudential. Nombor 2 is AIA takaful. Nombor 3 sekian-sekian, mereka duduk dekat nombor 5. Right? Mereka duduk market share. Market share ni umpama mudah nak faham, kek lah. Pernah tengok tak carta pie? Carta pie kan bulat tu kan? Korang faham ke tak carta pie aku nak cerita ni? Kan? Carta pie bulat tu pernah tengok tak carta pie? Jadi takaful yang paling besar adalah Prudential. Nombor 2 AIA. Nombor 3 sekian-sekian, nombor 5 Great Eastern. Jadi dia orang push pulun because of mereka tahu mereka berada di kedudukan nombor berapa. Boleh faham? Dalam Malaysia. Right? Market share mereka ni kecil. Yang mereka boleh pegang market ni kecil, cenonet. Yang besar adalah Prudential. Jadi mereka tengok offering Prudential apa, mereka craft produk baru. Sekian. Dan akhirnya apa berlaku? Tahun lepas, tahun 2022, mereka jadi nombor 3 market share terbesar dekat Malaysia. Nombor 1 is still Prudential. Nombor 2 adalah AIA. Nombor 3 Great Eastern. Before this, mereka nombor 5. Tapi because of mereka tahu kedudukan mereka dekat mana, baru mereka boleh craft offer yang baik. Mereka boleh create produk yang bagus untuk beri kepada pelanggan-pelanggan. Baru bisnes kita boleh berkembang. Boleh faham? Itu kaedahnya. Okay? Alright? Okay. InsyaAllah. Boleh? Dah 3 point. Dekat competitor analysis tu, nombor 1 saya bagi tahu tadi positioning. Nombor 2 saya kata market share. Nombor 3 saya bagi tahu offering. Nombor 4, ready guys? Nombor 4, pricing. Apa pricing yang competitor kita bagi? Pricing macam mana mereka buat? Mereka craft pricing mereka, produk mereka, macam mana mereka buat? Dan bila kita tahu pricing, senang tak untuk kita buat kerja? Senang. Saya ambil contoh.
pricing ni kadang-kadang, ni pricing ni dipanggil apa? Benda yang sangat sensitif. Orang kita kalau tengok murah je terus kau nak lawan lagi murah. Last sekali makan modal, betul tak? Last sekali kau tak untung. Last sekali margin cenonet, akhirnya syarikat tak berkembang. Kau tak faham dia orang buat strategi tu macam mana, tapi kau tengok harga kurangkan harga, kau pun mula turunkan harga. That is not the correct way of doing business. Brother, sister. Okay? Okay, alright. Sama-sama itu banyak dah orang beli ni, saya tak sign lagi ni. Aduh, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya akan bincangkan tentang strategi pricing. Ready? Tulis kat bawah pricing dulu. Competitor analysis, point nombor 4, pricing. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. For those yang beli buku, thank you so much. Saya akan postkan buku ini ke rumah anda. Dan harga buku ni 60. It's free for you guys. Cuma anda perlu cover cost shipping and handling sahaja. Dan for those yang beli waktu saya live ni, ada hadiah bonus untuk anda. Bukan saja dapat sign, tapi juga anda akan dapat tiket ke training 2 hari face to face offline. Jumpa dengan saya dekat Shah Alam. 2 hari, pagi sampai petang. 2 hari. Alright? Saya akan bagi tiket ni for free. Saya akan selit dalam buku ni. Okay? Eja pricing bukan P-R-I-S-I-N-G. Pricing P-R-I-C-I-N-G. Nak jadi founder, kau kena tulis tu betul. Macam mana kau nak jadi founder business, kalau tulis pricing pun salah. Kau nak buat meeting dengan staff, nak meeting dengan team, nak meeting dengan agent, kau tulis pricing P-R-I-S-I-N-G. Dah, pening kepala orang. Okay? So, betul kan? Okay? Tak apa. Salah waktu live saya, okay. Tak masalah. Salah masa belajar ni tak ada masalah. Jangan salah depan orang nanti. Okay? Siapa dekat sini founder business? Cuba tulis kat bawah. Siapa kat sini founder business? Harga buku ni 60. Tapi dekat live ini, saya bagi free sahaja buku ini. Anda perlu cover cost shipping dan handling sahaja. Saya nak post, saya nak bungkus, tu ada shipping dan ada handling kan. Anda cover yang tu lah. Yang ni saya bagi free untuk anda grow bisnes anda insya-Allah. Dan saya bukan saja bagi free buku, saya bagi juga sekali dengan tiket. Tiket ke training 2 hari offline. Orang lain kena beli tiket ni. Orang lain kena beli harga RM29. Saya bagi free saja yang live dengan saya ni, free tiket. Datang training 25-26 Februari di Shah Alam. Face to face bersama dengan beribu usahawan dan founder. So make sure kena datang. Okay, alright? Bismillahirrahmanirrahim. Buat saja. Nak buat sesuatu, buat saja. Jangan fikir banyak. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. So kita bincang pasal pricing pula. Ready guys? Pricing. Ready? Kalau anda perlu invite sahabat-sahabat anda masuk join live ni, cuba klik share dekat bawah tu. Klik share. Cuba klik share. Lepas tu letak dekat like WhatsApp ke apa. Invite sahabat anda untuk belajar sekarang. Boleh tak? Invite sahabat anda untuk join sekarang. Sementara saya nak cerita pasal pricing ni. Sementara saya tunggu untuk cerita pricing. Kan aku cerita ada soalan-soalan yang alamak terlepas. Semalam saya bagi Assalamualaikum. Alamak baru masuk dia tulis. Dah habis dah. Semalam saya cerita panjang lebar tentang customer analysis. Hari ni cerita pasal competitor analysis. Dah lagi dah. Apa yang semalam dah habis dah. Okay? Alright? Khairul Syarul. Nak tidur. Nak bangun. Betul. Okay. Alright? Okay. Thank you so much guys. Yang membeli ni, keluar notification dekat saya ni. Sambil-sambil saya bercakap ni, saya akan tulis saya akan ni lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu tiket untuk training 2 hari. Face to face offline di Shah Alam. Make sure datang tau, saya bagi tiket ni. Make sure datang. Okay, untuk pricing. Macam mana kita nak tengok competitor punya pricing? Nombor 1. Jangan tengok satu kompetitor. Ini masalah ramai orang, ramai usahawan. Ini kenapa bisnes tak grow? Dia buat hangat-hangat tai ayam. Dia bukan saja hangat tai ayam, tai kucing, tai
Semualah. Memang dia buat tu tidak berapa bersungguh. So, bila saya kata, you buat competitor analysis in term of pricing, jangan tengok satu company je. Jangan malas. Do your homework. Buat homework. Tengok betul-betul. Kompetitor kita A, B, C, D. Anda tengok pricing structure mereka macam mana. Saya ambil contoh very simple. Okay? Saya akan bagi tahu case study. Now, case study ni, please listen carefully. Pernah tengok tak orang jual kek? Pernah tengok orang jual kek? Mesti anda pernah makan kek. Kek chocolate moist. Pernah tengok? Pernah makan tak? Kek chocolate moist. Okay. Bila kita makan kek, apa berlaku tuan-puan? The moment kita ambil kek tu, biasanya kita beli berapa? 500 gram satu kek. Betul tak? Harga dia sekian. So, orang lain jual kek, dia pun kata, oh, kompetitor ni jual 500 gram, harga dia sekian. Jadi aku pun nak jual 500 gram, harga aku turunkan sikit. Dengan harapan, dia ingat dengan turunkan harga tu, sale dia melambung naik. Tidak. Pernah tak anda tengok, ada satu company kek, if I'm not mistaken, company kek tu nama dia Samudera. Kek Samudera tu, dia jual kek slice kecil. Perasan tak? Dia jual kek satu slice. Sama ada kek chocolate moist ke, kek buah ke. Dia ada kek satu slice. Betul tak? Pernah tengok tak? Dan kita beli kek tu, kadang-kadang bukan sebab nak makan kek yang 500 gram, nak potong, lepas tu nak bagi kat orang. Kita just nak merasa kek tu. Betul tak? Dan kita pun ambil lah kek satu slice. Cuba anda pergi cari dekat kedai. Anda tengok kek yang 500 gram. Anda beli pula kek yang slice tu yang ada dalam plastik kecil. Cuba anda timbang dua tu dan anda tengok harga. Sebenarnya, harga kek slice lagi mahal berbanding beli kek yang 500 gram tu. Betul ke tak betul? Tapi, sebab tu saya kata pricing structure. Kadang-kadang, dia bukan turunkan harga. Tapi kita be kreatif dengan harga kita. Contohnya, anda kecilkan barang, right? Kalau anda buat sama barang tu, berat dia sama dan sebagainya, anda bagi harga murah, you dekat losing punya tempat. Boleh faham? Tetapi, kalau anda kecilkan barang tapi harga dia jauh lebih murah daripada kompetitor, apa berlaku? Orang kata, harga dia lebih murah lah berbanding kompetitor. Padahal, harga kita lebih mahal berbanding kompetitor kita. Boleh faham ke boleh faham ni? Sebab tu saya kata, kena belajar. Kena datang kelas. Kena, dapatkan buku, study buku. Then, kita akan dapat this kind of knowledge. Boleh faham tak? Buku ni harga RM60. Saya bagi free je untuk anda. By right, semua orang kena dapatkan buku ni. Sepatutnya. Sebab apa? Harga buku ni RM60, anda hanya cover cost shipping and handling. Berapa ringgit je kat bawah tu ada tu kan? Shipping and handling. In fact, saya bukan saja bagi buku ni. Saya akan sertakan pembelian. Waktu live ni, saya akan bagi tiket 2 hari training free of charge. Orang lain kena bayar tiket untuk training 2 hari. Training bukan training online, training offline. Datang berkumpul dengan beribu orang usahawan dalam di Shah Alam, SACC ke IDCC? IDCC, dekat IDCC. IDCC Shah Alam, 2 hari training pagi sampai petang. Bayangkan anda dapat input, berapa banyak input masuk dalam kepala otak kita ni. Dapatkan buku, baca buku, datang training lagi saya bagi free. Masya Allah. Apa yang perlu anda buat? Yuran dia hanyalah cost postage and handling untuk saya ship 2 benda Allah ni. Masya Allah. Buku dan juga tiket. Orang lain kena beli tau. Tapi dekat live ni lah insya-Allah saya kata saya nak tolong anda insya-Allah dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat saja. Nak buat sesuatu, buat saja. Saya tulis buat saja untuk anda. So make sure, buat saja. Jangan fikir. Don't think. Just do. Right? Ni ramai orang dia fikir, dia tak buat apa-apa. Aduh, pening kepala. Ya, insyaAllah. Thank you so much guys. Banyak beli ni. Saya nak menyain semua ni. Ui, agak letih ni. Dah berapa dah ni. Kalau tengok dekat sini. Masya Allah, 100. Banyak. Banyak lah. 130. La ilaha illallah. Luar biasa ni. Ni. Ni kan? Nak kena sign ni. Betul lah? Sold out dah? Sold out. Serius lah? Lepas tu? Saya minta tambah. Boleh minta tambah sekarang ke? Saya
Okay, try lah. Dah sold out dah. Ni sold out. Sudah. Carilah macam mana. Siapa nak lagi buku ni? Siapa nak lagi? Saya perlu top up lah. Sold out. First time saya sold out ni. Buku ni. Okay, tak apa. So, any question regarding pricing? Sambil-sambil tim saya tengok macam mana. Okay. Any question regarding pricing? Nasib baik sebab beli. Tak apa. Don't worry. Tim saya cuba top up. Tim saya cuba top up. Jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan sertakan bersama anda training 2 hari. Make sure datang Saya bagi ni make sure datang. Make sure datang training 25-26 hari bulan. Alright? Anda takkan dapat dah harga macam ni. Kalau pricing service macam mana? Very good question. Budak ID. Budak ID. Namanya budak ID kan? Okay. Budak ID. Macam mana budak ID? Kita buat apa? Kita buat servis. Macam mana kita nak buat? So, untuk servis, first kali, tengok kompetitor kita bagi servis apa. Anyway, budak ID ni, servis apa yang tuan buat? Budak ID buat? What kind of service? Jangan cerita servis lah. Nanti saya tak dapat nak bagi concrete answer. Sebab servis ni memang banyak. Ada orang buat servis longkang, buat servis rumah. Ada orang buat servis untuk buat siling kapur je. Ada orang buat servis untuk bagi training, motivation, consulting. Semua tu adalah servis. Interior design consultation and renovation. It's very good. Now, tengok budak ID, saya alhamdulillah sedang buat rumah. Ni, saya bagi tahu Saya communicate dengan ramai orang buat ID rumah. Rumah saya punya ID, ada company yang quote sampai berbelas ribu ringgit just untuk design ID saja. Saya kata, saya nak buat style begitu dan begini. Dia quote berbelas ribu. Dan bila saya contact orang lain, ada yang quote below than 5,000. Kenapa yang ni berbelas ribu? Kenapa yang ni 5,000? We are talking about value. Dengar. Untuk semua orang yang usahawan. Siapa founder, please listen carefully. Sebab tu kena datang training. Jangan tak datang. Kau jangan malas untuk belajar. We are talking about value. Orang yang charge 15 ribu, saya bayar tak? Saya bayar untuk design rumah saya. Okay? Kenapa? Sebab he has a very good track record dan beliau ada banyak qualification, endorsement by previous punya project. Jadi saya ambil. Tapi untuk ID pula, saya ambil orang lain pula. Sebab apa? Saya tengok juga based on value yang dia buat. Sebab saya ambil ID rumah saya tu, sebab dia buat ID untuk office Fani Evo dekat Kota Damansara. So we are talking about value. When you do business service, ladies and gentlemen, kita bukan fight in term of pricing. We are talking about value. Boleh faham tak? Dengar. Yang business service. Siapa yang buat business service? Cuba komen kat bawah. Business service, sila hadirkan diri. Kalau ada kawan-kawan yang business service, tolong klik share. Butang share tu klik. Make sure dia masuk live ni. Kita cerita pasal business service. Dengar. Untuk business service, saya akan bagi tahu strategi pricing yang insya-Allah ampuh. Anda boleh lawan all the competitor dengan izin Allah. InsyaAllah dengan izin Allah. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Siapa boleh buat business service? Okey, dalam kelas yang ni dah ramai student saya buat. Ada salah seorang student saya dia buat servis catering. Apa berlaku adalah dia tak boleh nak fight harga orang luar. Memang tak boleh nak fight. Jadi dia datang belajar dengan saya, alhamdulillah. Selepas sebulan belajar, dia datang balik, dia bagi tahu, Tuan Fadi, jualan kami meningkat 30 ke 40%, lebih kurang macam tu. Can you imagine? Dulu tak boleh lawan kompetitor. Sebab dia buat competitor analysis in term of pricing. Apa berlaku? Bam. Okay? What happened adalah beliau buat this strategy. Strategi ni dipanggil sebagai strategi stack offer. Tulis. STACKOFFER. Stack offer. Tulis.
InsyaAllah strategi ni, saya yakin siapa buat, closing rate anda, sales anda akan meningkat kau-kau punya. Confirm dengan izin Allah. Saya bagi ni free consultation ni live ni. Orang datang untuk belajar dekat Funivo, they are paying about, lebih kurang berapa Kalau anda nak consultation dengan Funivo ni, jap, saya check. Lebih kurang RM2,000 sebulan. For those yang rasa, boleh. Saya boleh untuk sebulan bayar consulting harga RM2,000 sebulan. Yes, you are most welcome untuk datang Funivo. Okay? Yang tu kalau anda ambil consulting punya ni lah. Mastermind, President. Tapi yang ni, can you imagine saya bagi buku ni adalah free. Cover cost shipping and handling. And then tambah dengan tiket training 2 hari offline jumpa dekat Shah Alam IDCC 25 dan 26 Februari. Can you imagine? Kalau anda ada untuk bayar consulting RM2,000, silakan. Alright, anda boleh masuk consult dengan tim Funivo. Tapi kalau anda rasa okey lah starting untuk dengan buku dan training 2 hari, you kena beli buku ni sahaja insyaAllah. So boleh? Memang sold out? Memang sold out Oh, dah habis dah. Option dia, macam mana kita nak tak boleh sebut kan? Okey, kejap. Saya akan cuba ni. Memang tak boleh add lah. Kalau add dekat belakang pun, sebab tadi saya add. Sekejap saya cuba check. Oh, memang tak ada dah. Memang tak boleh dong. Tak boleh. Oh, sudah tidak boleh update. Tak apa. Kalau misalkan tak boleh update, macam mana setiap kali saya live, diorang akan dapat notification? Macam mana nak dapat? Join Telegram Fadi Ghazali lah. Macam gitu. Link tak boleh bagi. Bolehlah pergi DM saya lah. Ataupun pergi dekat profile saya. Profile ada kan? Ada kan? Anda boleh pergi kejap lagi kat profile saya. Anda boleh klik dekat profile tu lah. Macam mana nak dapatkan buku? Buku dah sold out lah. Alamak, buku dah sold out. Nantilah saya buat live sekali lagi. Saya akan masukkan lebih banyak lah. Boleh Dan saya buat live sekali lagi. Saya akan masukkan lebih banyak buku insyaAllah. Okay. Saya sambung dekat pricing. Tapi anyway, sambil-sambil tu, saya sign dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So, pricing structure paling ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ready? Siapa ready? Cuba komen dekat bawah ready. Komen ready, come on. Komen ready. Untuk anda belajar something, satu, dia panggil apa, idea yang luar biasa yang insyaAllah boleh meletupkan bisnes anda. Ready? Cuba komen dekat bawah ready. Okay. Bila saya bagi tahu ni, berapa orang yang janji dengan saya untuk datang training 2 hari 25 dan 26? Janji tak? Kalau saya bagi tips ini, yang insyaAllah boleh meletupkan bisnes anda, you guys guna tips ni, cari jalan, hadir 25 dan 26 Februari ni. Boleh ke tak boleh? Okay, insyaAllah. Buku dah habis stok. Alamak, nantilah saya buat live sekali lagi. Dah habis. Make sure kalau saya buat live masuk Kau jangan tak masuk, tak boleh Okay, untuk saya bagi tahu tips ini, dengar. Contoh Sekarang saya nak bagi tips. Contoh, dengar betul-betul. Ini telefon. Ni analogi simple. Analogi simple untuk anda faham benda ni. Dengar betul-betul. Ini telefon. Harga dia kalau beli baru dalam RM7,000. Contoh ni iPhone. RM7,000. Saya nak jual kepada anda RM15,000. Okey, dengar. Saya nak jual kepada anda RM15,000. Okey, soalan. Apa jawapan anda? Cuba tulis. Untuk anda fahamkan apa yang saya nak sampaikan untuk macam mana nak jual servis dengan harga yang mahal ni, saya bagi contoh jual telefon ni. Dengar betul-betul. Orang lain jual RM7,000. Telefon baru, dalam kotak, tak buka lagi. Tapi saya nak jual kepada anda ni dengan harga RM15,000. Nak beli ke tak nak beli? Cuba tulis kat bawah dulu. Kalau anda tulis, insyaAllah anda akan faham apa yang saya bagi tahu ni. Cara strategi untuk jual produk dengan harga yang mahal. Okey, cuba tulis. Nak beli tak nak? Tak nak. Emma kata tak nak.
Kena ada, okey, tak nak sebab mahal, betul. Cari orang yang tak tahu apa-apa, tak nak. Orang semua tak nak. Sebab apa? Dia rasa telefon ni mahal. Sebab baik aku beli telefon baru. Dalam ni. Oh, dah boleh add Oh, cuba add Okey. Nanti tim saya cuba add. Saya tak tahu boleh add ke tak. Tapi kalau boleh add, insya-Allah anda boleh belilah buku ni. Nanti kalau tak, saya sign yang mana dah belilah. So far dah sampai sold out tu memang habis Okay, so memang tak nak, betul tak? Okay, now listen to me carefully. Siapa yang ada partner ke, ada kawan-kawan ke yang nak belajar strategi ni, tolong klik share ni, bagi dekat WhatsApp sekarang. Sebelum saya bercakap, sebab benda ni tak boleh nak rewind. Dia live dekat TikTok ni, dia tak boleh nak store benda ni kan. Dia akan hilang macam tu je. Okay, dengar betul-betul. Orang takkan beli telefon ni dengan harga RM15,000. Sebab baru pun RM7,000 dalam kotak, seal. Dan ni pun dah setahun dah telefon ni. Dah kira second hand. Tapi tuan-puan, dengar betul-betul dengar betul. Dalam telefon ni ada semua nota-nota saya yang saya buat bisnes online daripada tahun 2008 sampai 2022. Nilai nota tersebut adalah hampir RM500,000. Nota-nota saya masuk kelas, nota-nota saya buat brainstorming. Nilai dia RM500,000. Kalau anda beli ni, anda akan dapat nota-nota daripada tahun 2008 sampai 2022. Berapa tahun tu? Almost 2022 tolak 2008. 14 tahun punya nota. 14 tahun punya nota. Satu, almost RM500,000. Dua, di dalam ini ada password, akses, training online yang saya dah beli international level minimum. So anda dah boleh beli Dah boleh beli? Okey, dah boleh beli buku. Macam tu cara. Boleh top up Okey, anda dah boleh beli. So siapa yang nak beli, sila beli sekarang sebelum sold out lagi. Kalau sold out sekali lagi memang tak boleh habis Okey, kalau nak beli sekarang. Buku ni free. Saya bagi buku ni free. Harga dia RM60 tapi saya bagi free. Anda just cover cost shipping and handling untuk saya hantar ke rumah anda. And then on top of that, saya akan bagi satu tiket untuk datang training offline. Jumpa depan mata saya. Jumpa depan mata saya. Kita berkampung 25-26 Februari. 2 hari bersama usahawan dan founder satu Malaysia. Beribu orang akan datang. InsyaAllah dengan izin Allah. Okey. Sambil-sambil tu. Tadi nota RM500,000, password RM500,000. Nombor 3. Dalam ni ada nombor-nombor orang yang famous di dalam Malaysia dan dunia. Dalam ni ada nombor telefon Tun Mahathir, dalam ni ada nombor telefon menteri-menteri. Kalau misal kata anda nak akses kepada mereka, nak dapat masa bersama dengan mereka, nak hantar any proposal kepada mereka, anda boleh terus WhatsApp je menteri-menteri itu. Sebab apa? Nombor-nombor ada kat sini. Tuan-puan, yang nombor orang kenamaan itu, nilai dia saya yakin lebih daripada 1 juta. Nota saya RM500,000, password RM500,000. Nombor-nombor orang kenamaan yang luar biasa untuk anda pitching, untuk anda dapat grant, untuk anda dapatkan investor, nilai dia lebih daripada 1 juta. You beli telefon ni harga RM15,000, anda dapat nilai lebih daripada 2 juta. Siapa nak? Cuba komen. Tadi saya kata telefon ni RM15,000. Ni contoh for those yang baru masuk ni mungkin tak faham. Saya senang bagi contoh macam mana you nak fight harga kompetitor. You nak fight harga kompetitor yang mahal gila-gila tu, untuk especially service, you tak boleh lawan. Nanti you akan makan margin kita, makan modal kita. So, you lawan dengan stack offer. Jadi tadi, saya bagi tahu harga telefon baru RM7,000. Telefon saya ni dah pakai setahun. Saya nak jual dengan harga RM15,000. Orang confirm tak nak punya. Sebab apa baik beli baru. Tapi disebabkan kalau beli telefon ni dapat sekian, saya bagi tahu tadi, stack your offer, automatically orang rasa
Murah je RM15,000. Betul ke tak betul? Siapa rasa nak? Saya jual dengan harga RM15,000. Tadi kata korang tak nak kan? Ramai kata tak nak kan? Sekarang ni Alhamdulillah. Stack offer. Boleh faham? Dapat idea tak? Sebab tu saya bagi tahu dapatkan buku ini dan pada masa sama saya bagi tiket untuk datang ke training 2 hari. You need to come to training. Sebab kita punya income kita ditentukan oleh ilmu kita. Kalau ilmu kita ni sikit, income kita sikit. Ilmu kita banyak, insya-Allah, income kita boleh naik, dipertingkatkan. Boleh faham tak? InsyaAllah. So, anda dah start masuk buying dah, banyak dah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Siapa lagi yang nak saya bagi bantu in term of in term of anda punya business. Cuba komen di bawah bisnes apa yang anda sedang buat. Okey, bisnes apa yang sedang anda buat. Sudah beli jangan lupa sign. Yang masa live ini sahaja yang dapat sign, yang beli masa live sahaja. Training tu dekat Shah Alam, dekat Shah Alam. Kau jangan cakap jauh. Kalau Shah Alam tu jauh, saya duduk kat Perlis, Shah Alam tu jauh. Bukan Shah Alam tu jauh, tapi masa depan kau yang better tu yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Lock your date. Siapa yang beli ni akan dapat tiket untuk datang training offline di Shah Alam 2 hari di IDCC Shah Alam. InsyaAllah. Okay? Dan purchase. Okay, any lagi soalan sebelum saya masuk ke tempat lain? Oh. Okay. Banyak. Surprise box, online kosmetik, cara nak grow tuan. Online seller kosmetik. Online seller kosmetik. Macam mana nak grow? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisnes tak grow? Kenapa bisnes tak grow? Jawapan ada dalam ni. Tak adalah. InsyaAllah. Online bisnes kosmetik. Strategi. Okay, saya dah bagi tahu. Siapa yang tengok live saya daripada awal, cuba bagi tahu saya macam mana kita nak buat competitor analysis. Nombor 1, kena tahu positioning. Tulis. Okay. Nak buat competitor analysis ada 4. Tulis. Nombor 1, positioning. Nombor 2, market share. Nombor 3, offering. Nombor 4, pricing. Okay, pricing. Bismillahirrahmanirrahim. Make sure for those yang beli buku ni, saya bagi tiket ni, make sure hadir 2 hari training bersama dengan usahawan dan founder. 2 hari bersama beribu orang usahawan dan founder. Okay? Saya selit dalam ni, make sure tebus tu ada kaedah cara tebus. Ni kalau anda tengok ni, banyak ni. Saya dah sign daripada semalam lagi, bertimbun-timbun. Okay, alright. Training tu 25 dan 26. 25, 26 hari bulan 2. 25 dan 26 hari bulan 2, make sure datang untuk boostkan your business. Make sure datang. Jangan tak datang. Okay, make sure datang. Okay? Alright. Catering nak promote, ada yang pandai sistem. Okay. Okay, apa lagi masalah bisnes anda tuan dan puan? Saya nak bantu anda selesaikan masalah. So sekarang ni faham Nombor 1, anda perlu daripada semalam saya dah buat live, okay? Saya bagi tahu first kali kena ada customer analysis. Anda kena faham customer. Di bawah customer analysis ada beberapa point yang anda perlu ingat. Nombor 1, kena kenal, tahu umur customer anda. Nombor 2, anda kena tahu lokasi customer anda. Nombor 3, anda kena tahu apa impian customer anda. Nombor 4, anda kena tahu apa challenge, apa cabaran yang dihadapi oleh customer anda. Nombor 5, apa pain ni kesakitan yang dialami oleh customer anda. Dan nombor 6 adalah apa yang trigger customer anda. Okay, so semua ni anda perlu wajib, dia panggil apa, kenal customer. Dan pagi ni kita bincang soal competitor analysis. Competitor analysis ada positioning, anda kena tahu analisis market share customer competitor anda. Anda kena tahu offering competitor anda dan anda kena tahu pricing structure competitor anda. Bismillahirrahmanirrahim.
For those yang beli buku ni, make sure datang training Make sure saya masukkan tiket training ni, make sure datang 25 dan 26. Make sure datang. Okay. Alright. InsyaAllah. Sekarang kita bagi point, saya bagi tambahan point. Nombor 3 pula, boleh? Kita dah bincang soal pertama, customer analysis. Nombor 2, kita dah buat competitor analysis. Sekarang saya akan buat nombor 3 pula. Ready guys? Dipanggil sebagai SWOT analysis. Okay? SWOT analysis. Okay? SWOT analysis. Apakah itu SWOT analysis? Okay, ready guys? Apa itu maksud SWOT analysis? Kalau anda nak, siapa kat sini founder yang nak bisnes dia ni jadi bisnes nombor 1 pilihan rakyat Malaysia dan dunia? Siapa nak? Cuba tulis kat bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil banyak saya nak kena sign ni. Make sure yang beli buku ni, make sure anda datang ke training. Make sure. Saya dah masuk include tiket dekat sini 25 dan 26 Februari di Shah Alam. IDCC Shah Alam. SWOT. SWOT. Okay. S stand for apa? S stand for strength. Strength. Okay, strength. Strength ni apa maksud strength, tuan-puan? Strength ni adalah kekuatan. Kekuatan kita. Berbanding kompetitor kita, apa kekuatan anda? Cuba tulis kat bawah, apa kekuatan bisnes anda sekarang? Cuba tulis. Saya nak tengok, saya nak tahu sama ada, saya nak identify sama ada your business can grow or not. Cuba tulis kekuatan bisnes anda. Siapa yang nak belajar pasal kekuatan dan sebagainya, dan anda ada business partner, make sure business partner anda masuk sekarang. Make sure your business partner masuk sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Anda boleh beli buku ni dekat bawah. Sementara stok masih ada. Tadi dah sold out dah tadi. Baik, boleh top up. Dan make sure datang training. Saya akan masukkan tiket ni di dalam buku anda. Make sure datang training 25 dan 26 Februari ini Make sure. Okay? Oh, 100 buku terakhir dah. Habis terakhir ni, 100 buku ni habis, sold out dah habis. Penat nak menyai ni. Okay, alright. Produk keperluan. Okay, apa kekuatan bisnes anda sekarang? Cuba tulis kat bawah. Apa kekuatan? What is your strength in your for your business? The only natural oxide. Okay, inilah masalah. Noriati. The only naturally oxygenated in Malaysia. Okay. Noriati kata, the problem adalah orang tak faham pun oxygenated ke, originated ke, orang tak faham apa lagi. Karbon monoksida ke, dioksida ke, orang tak faham. So, kalau you kata the only oxygenated, saya okey lah sebab saya ambil chemical engineering dulu. The problem adalah rakyat marhain tak faham. Bila orang tak faham, that is not your strength. Walaupun that is your strength, tapi di mata pelanggan, that is not your strength. Boleh faham tak? Bercakap bahasa orang faham. Kalau kau nak berniaga, kau kena bercakap bahasa orang faham. Cuba bayangkan kalau saya bercakap dengan anda, saya buat live ni, saya bercakap bahasa Turkmenistan. Saya bercakap bahasa France. Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler kenapa bisnes tak grow. Dah, anda faham kenapa bisnes tak grow ya? Bonjour tak faham. Aujourd'hui, je vais parler tak faham. Itu saya belajar dulu bahasa Perancis dekat sekolah dulu. So, retilah cakap sikit-sikit. Aujourd'hui tu apa? Hari ini. Aujourd'hui, je vais parler. Saya akan bercakap tentang buku kenapa bisnes tak grow. Apa lagi? Cuba tulis kat bawah. Saya nak bantu anda. I want to help you guys. Right? Sambil-sambil saya menyain. Saya sedang bercakap dengan anda. Saya sedang fikirkan point. Nak selesai masalah anda sambil sign buku. Bau tahan lama.
that is your strength. No. That is not your strength lagi. Sebab ramai tak orang buat tahan lama juga. Kalau jual perfume. Ramai tak? Ramai. Bila ramai, dia akan menjadikan anda apa berlaku? Bismillahirrahmanirrahim. Apa berlaku? Itu strength anda lah. Okay? Itu strength anda. Make sure saya masukkan tiket ni. Make sure datang 25 dan 26 Februari. Make sure. Sebab orang lain kena bayar untuk tiket ni tau. Korang yang live dengan saya, beli buku dapat tiket. Make sure datang. Tak halal ni. Masuk ni tak datang. Tak halal Make sure datang Make sure. So, cari point kekuatan kita. Macam mana kita nak tahu kekuatan kita, tuan-puan? Okey, ada orang kata saya tak tahu kekuatan. Tanya customer. Saya ada seorang, saya punya student, my student, dia jual barang lebih mahal berbanding orang lain jual. Okey? Dia jual barang lebih mahal. Dia jual barang-barang bag yang berjenama yang beli dekat UK, dia jual kepada customer-customer dia. So-called macam, apa dia panggil, personal shopper. Okey? Tetapi, orang lain jual jauh lebih, untuk beg yang sama, orang lain jual jauh lebih murah berbanding dia. Dia jual jauh lebih mahal. Tapi kenapa orang beli dengan dia? Anda tahu apa kekuatan dia? Bila dia tanya customer, tengok. How to know your strength, salah satu cara adalah tanya customer kita. Kenapa awak beli dengan saya? Kenapa awak beli dengan saya? Kenapa awak beli dengan saya? Akhirnya anda akan nampak kekuatan anda dekat mana. Jadi student saya, apa yang dia buat adalah, dia tanya customer, kenapa Cik Puan beli dengan saya? Kenapa tak beli dengan orang yang lebih murah berbanding saya? Orang tu cakap, sebab awak selalu puji saya. Itu saja. The difference adalah, he always praise his customer. Dia selalu puji customer dia. Kekuatan kita tak? Kekuatan. Jadi, kekuatan produk tu satu. Ada tak kekuatan lain atau kekuatan servis? Ada tak kita combinekan dengan servis? Hanya dengan bagi tahu cantiknya Cik Puan hari ini. Saya doakan Cik Puan murah rezeki. Assalamualaikum. Bagi salam, senyum. Ada orang kata apa? Kekuatan awak senyum. Ada juga orang cakap macam tu. That is your strength. Yang orang lain tak ada. Sebab tu SWOT analysis is very important. Strength kita adalah, anda macam mana anda nak tahu strength? Tulis point ni. 4 benda untuk anda tahu strength. 3 benda. 3 benda macam mana anda nak tahu strength anda. Tulis 3 benda. Tulis 3 dulu. Tulis 3. Macam mana anda nak tahu kekuatan bisnes anda, kekuatan produk, kekuatan servis anda. Tulis 3. Nombor 1 adalah, apa bagusnya tentang bisnes anda. Okey? Apa bagusnya tentang bisnes anda. Itu nombor 1. Apa bagusnya tentang bisnes anda. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 2, tadi apa yang bagus? Macam tadi anda bagi tahu produk anda atau servis anda ada kebaikan dia. Nombor 2 adalah apa yang jadi. Bila mana anda buat ni, apa yang jadi? What's working? Dalam bahasa Inggeris, what's working? Apa yang jadi? Tadi apa yang bagus untuk bisnes anda? Ni apa yang jadi? Maksudnya kalau guna produk saya ni boleh sekian. Kalau guna servis saya ni boleh sekian. Apa what's working? Contoh kalau makanan, laju servis. Order, macam saya pergi ke Thailand. Saya tengah order di Thailand. Saya kata, okey saya nak daging bakar. Dia tengah ambil order. Dia guna phone. Dia ambil order dengan phone. Saya baru nak proceed order next menu. Tengah nak order ni. Dia tengah berdiri lagi. Daging dah sampai. Bapak laju gila. Boleh faham? 1, apa yang bagus tentang produk dan servis kita. Nombor 2, apa yang what's working? Apa yang jadi? Apa yang jadi? Yang kita buat ni jadi. Yang bagus. Alright? Nombor 3, apa customer cakap tentang kita? Apa customer cakap tentang kita? Boleh faham? Okay? Itu cara nak cari strength. Kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasib baik. Tak lupa letak tiket. Make sure yang dapat tiket ni, anda scan. Make sure scan. Yang dapat tiket ni, scan. Dan isi details dekat situ. InsyaAllah. Ni.
barangnya. Berapa dah ni? Saya rasa dah 200 200 Okey. Faham? Kekuatan kuaci ketawa Kak Nis. Kuaci anda boleh jadi ketawa ke apa? Okay, alright. So, kekuatan, settle. Nombor 1 is kekuatan. Ni kita bawa tajuk nombor 3 dah ni. Nombor 1, saya bagi tahu customer analysis. Nombor 2, saya kata competitor analysis. Nombor 3 dipanggil sebagai SWOT analysis. Okay, SWOT analysis. Di bawah SWOT analysis ni, S stand for strength. SWOT, S stand for strength. Kita pergi kepada W pula. W stand for weaknesses. Apa kita punya weakness? Weakness ni kelemahan kita. Apa kita punya kelemahan pula? What is your weakness? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, apa anda punya kelemahan? Okey, saya akan bagi kepada anda 3 poin di bawah weakness ni. Boleh? Ready? 3 poin. Cuba tulis 3. Cuba tulis 3. Thank you so much guys yang membeli buku ni. Make sure datang training. Beli buku ni free saja untuk anda. It's free for you guys. Kalau nak beli buku ni 60 tapi buku ni free, anda hanya perlu cover cost posting and shipping sahaja. Dan saya akan berikan kepada anda tiket percuma training offline 2 hari di IDCC Shah Alam. Alright, dekat IDCC Shah Alam. Make sure datang training. So dapat buku, Kenapa Bisnes Tak Grow, dan make sure datang ke training nanti. Saya nak suruh bisnes anda grow. Okay, ke mana-mana pun. InsyaAllah. Okay, untuk weaknesses, anda tengok 3 perkara. 3 perkara. Nombor 1, apa yang anda nak perbaiki? Okay, dekat kelemahan kita ni, tulis nombor 1, weaknesses ni, SWOT analysis. SWOT. W stand for weakness. Kelemahan. So, weaknesses ni ada 3 poin yang saya nak cerita kepada anda. Nombor 1 adalah, apa kelemahan yang anda nak perbaiki? Okay, apa kelemahan yang anda nak perbaiki? Training tu pada 25 dan 26 Februari. 25 dan 26 Februari. So, siapa beli buku ni, saya akan bekalkan dengan anda tiket. Dah dapat buku dan anda dapat tiket juga untuk datang ke training evolusi, 2 hari punya training. Okay? Oh, make sure. Siapa yang dapat ni, make sure terus sign up untuk datang hari ni. Make sure. Nanti tim saya akan buat blasting kepada anda hari ni. By today. Boleh? By today, siapa pembeli ni, terus message kepada semua orang. Kita ada nombor telefon kan. Sementara dia orang tunggu buku ni, sampai kepada dia orang, terus isi untuk datang ke training. Tiket. Okey, dapat? Okey, so nombor 1 adalah apa yang kita nak perbaiki untuk bisnes kita. Nombor 2, apa yang kita nak kuatkan. Beza kan? Apa yang kita nak perbaiki, kelemahan kita nak perbaiki. Nombor 2 adalah kita nak kuatkan. Benda tu dah sedia kuat, tapi kita nak lebih kuat. Boleh faham? Cuba tulis. Apa yang nak diperbaiki dan apa yang nak diperkuatkan. Tulis benda tu. Alah, Mantul Beauty Shop. Tak ada sign Alamak, kesiannya. Tak apalah. Beli lagi. Sekarang boleh beli lagi. Sebab yang sebelum ni, kalau you dah beli tanpa sign, sebelum ni saya tak sign. Tapi kali ni, saya sign dan saya akan bagi tiket untuk datang training 2 hari pula. 2 hari face to face. Dekat Shah Alam 25 dan 26. So make sure datang make sure datang. For those yang dapat tiket ni. Apa yang nak diperbaiki? Apa maksud apa yang nak diperbaiki? Apa yang nak dikuatkan? Okey? Nombor 1, apa yang nak diperbaiki? Nombor 2, apa yang nak dikuatkan? So, ada tak benda-benda yang dekat company anda sekarang ni dah memang bagus, tapi anda rasa boleh jadi lebih bagus? Saya ambil contoh, customer service.
Sekarang ni anda ada tak customer service? Atau ada tak team sale? Mesti ada customer service, mesti ada sales. Betul tak? Tapi macam mana nak pertingkatkan lebih baik? Tulis. Macam mana nak perkuat atau nak memperkuatkan lagi benda ni? Okay, boleh faham? Tiket ni untuk 3 orang. Saya bagi tiket ni untuk 3 orang ni. 3 tiket percuma. Anda dapat satu tiket, dah lah dapat buku ni. Dapat buku. Buku ni harga 60. Saya bagi free. Anda hanya cost shipping and handling. Saya tambah dengan tiket. Tiket pula 3 orang. Ni 3 orang punya tiket. Masya Allah. Tak tahu nak cakap apa lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright. Rugi siapa tak check out, betul. Mantul Beauty Shop. Thank you so much, Mantul. Memang mantul. Okey. Dan nombor 3, di bawah weaknesses ni, apa benda yang kita, untuk bisnes kita, kita nak jadi lebih efficient. Tadi nombor 1, apa yang kita nak perbaiki. Nombor 2, kita nak lebih, kuatkan, nak perkuatkan. Dah bagus, nak kuatkan lagi. Nombor 3 adalah, kita nak jadi lebih efficient. Apa benda kelemahan kita yang kita nak lebih efficient? Saya ambil contoh. Masa jawab customer kurang dari 5 minit kita akan communicate dengan customer. Kurang dari 5 minit. There you go. Boleh faham? Alright? Tak apalah. Kalau terbeli 2 buku, tak ada masalah. Okey je. Boleh bagi buku ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey? Alright? Okey. Servis laju. Apa lagi yang anda rasa macam nak efficientkan lagi? Apa benda yang anda nak efficient? Contoh, posting. Bila anda buat posting, right, customer akan terus dapat dia panggil tracking code. Dia akan terus, dia klik je submit, pop, dia terus dapat message. Sekian untuk dia track. That is what we call efficient. Boleh faham? Apa lagi yang anda nak efficientkan lagi? Cara tim bekerja. Contoh, tim anda daripada satu department ke satu department takes longer, lama nak communicate. Jadi anda pun buat satu tempat untuk mereka cepat communicate. Alright? Nak suruh lagi efficient. Apa lagi kelemahan yang anda nak kelemahan anda, mungkin tim anda tidak bagus. Jadi nak hantar ke training tim anda. So benda-benda ni is very important. Okay, boleh? Baik, tu SW. Kita nak cerita pasal SWOT sekarang ni. Ni SWOT analysis ni point nombor 3 untuk hari ni. Alright? Point nombor 3 is SWOT analysis. Point nombor 1 customer analysis, kita dah bincang. Nombor 2 adalah competitor analysis. Nombor 3 adalah SWOT analysis. So SWOT analysis ada 4 point. Okay? Strength, weaknesses, SWO pula. O stand for opportunity. Tulis, opportunity. Okay? Opportunity. Apa maksud opportunity? Opportunity maksudnya peluang. Peluang. Apa peluang yang kita boleh dapatkan? Okay? Peluang-peluang yang kita boleh dapatkan. Ada beberapa point dekat sini. Cuba tulis. Make sure anda belajar ni tulis. Walaupun ni ilmu free. For those yang datang training, ada yang ambil consulting dengan Funivo. Biasanya on average mereka kena bayar 2,000 sebulan. 2,000 sebulan untuk consulting. Okay? Tapi saya bagi kepada anda ni free je live. Dan siap saya bagi buku free. Anda just perlu cover cost shipping. Dan siap bagi training 2 hari untuk anda. Okay? Now, dengar saya betul-betul. Apabila kita bercakap tentang opportunity, ada beberapa point. Nombor 1 adalah, apakah benda yang industri ataupun orang ramai ataupun customer nak pada masa depan. That is what we call opportunity. Boleh faham? That is what we call opportunity. Ramai orang, dia tak nampak opportunity. Dia kerja dia duduk jual barang dia je. Dia duduk jual produk, duduk jual servis dia. Dia tak nampak opportunity. Saya ambil contoh. Dalam industri kereta,
People are talking about electric car. That is what we call opportunity. Boleh faham? Kalau anda berniaga makanan, apa orang sedang bercakap sekarang ni? Apa benda opportunity orang sedang bercakap? Anda jual produk-produk perfume ke, produk kecantikan ke, apa opportunity orang sedang bicara sekarang? Anda kena tengok benda tu. Apa industri atau customer nak? Anda kena tulis. Masa depan, orang nak apa? Saya ambil contoh. Tulis contoh ni. Dalam buku anda. Saya ambil contoh. Dekat US, dia ada Amazon Prime. Amazon Prime ni kalau beli cepat gila sampai. Contoh, that is the demand. Orang nak lagi cepat. Umpama tak payah fikir barang dah sampai. Orang nak cepat. Jadi, what kind of opportunity yang saya boleh buat supaya barang cepat sampai? Contoh, itulah jaminan garanti yang kita boleh buat. Okay? Alright? Itu nombor satu. Apa customer nak masa depan? Nombor dua adalah apa yang kita rasa kita bagus untuk masa depan. Kita boleh buat jadi bagus untuk masa depan. Untuk apa? Boleh faham? Apa benda yang kita boleh buat untuk masa depan kita jadi sangat bagus. That is what we call opportunity juga. Dan nombor tiga adalah apa yang membezakan kita. Opportunity kita berbanding pesaing-pesaing kita. Itu 3 poin. Nombor satu adalah apa yang customer nak atau industri nak masa depan. Nombor dua adalah apa yang kita rasa kita boleh jadi lebih bagus, opportunity yang lebih baik masa depan. Dan nombor tiga adalah apa yang membezakan opportunity kita dengan opportunity kompetitor-kompetitor kita. Boleh faham? Okay? Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dah nak sign banyak sangat ni. Okay, sila beli sekarang sambil sementara stok masih ada. Dah pukul 9 dah nak start kerja Bukan dah nak pukul 9, dah pukul 9 lebih dah. Korang tak start kerja lagi ke? Okay, alright. Setiap pembelian saya akan bekalkan dengan anda tiket untuk datang ke training 2 hari. Make sure datang training. Okay, make sure datang training. Okay, kita bincang last sekali lah. Last. Okay, dekat SWOT analysis. Threat ni adalah apa? Tengah buat kuih dengar. Oh, training dekat Shah Alam 25 dan 26 hari bulan 2. Alright. So pembelian buku ni saya akan bagi training secara percuma, tiket training By today tim saya akan message anda untuk dapatkan info-info berkaitan dengan training lah insya-Allah. Oh, nikmat kerja sendiri, alhamdulillah. Buat jualan di TikTok. Saya tak kerja tuan, suri rumah. Okey, alhamdulillah. Boleh. DTA, alah susahnya nak baca ni. Shell out, Kuantan. Boleh? Kalau makanan tak sampai 30 minit, tak payah bayar. Boleh? Boleh, tak ada masalah. That is your strength. Kekuatan anda mesti deliver in 30 minutes. That is your strength. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Dan kita bincang last kali iaitu threat. Threat, T-H-R-E-A-T-S. Threat. Threat ni apa? Threat ni adalah, bahasa Melayu dia apa Threat. Ancaman. Oh, ancaman. Bahasa buku tu. Ancaman. Apa ancaman kepada bisnes kita? Kita kena tahu ancaman. Ramai orang dia bedal je buat bisnes, dia tak tahu ancaman bisnes dia apa. Apa berlaku? What happen adalah, bisnes dia tiba-tiba, umpama anda berjalan dekat hutan, anda tak tahu ada ancaman harimau. Tiba-tiba keluar harimau, dah habis kau. Tak ready dengan senapang, tak ready apa, habis, jam. Jadi, apa ancaman? Beberapa poin dekat ancaman, tulis. Nombor satu adalah, cuba fikirkan apa perkara yang akan menyekat growth company. Apa perkara yang akan menyekat growth company kita? Cuba tulis. Cuba tulis perkara dekat bawah. Dekat komen ni, apa benda yang anda rasa dia akan menyekat kemarahan company anda ke depan? Cuba tulis. Ni boleh menghalang lah company aku grow. Kan?
Nombor satu, sebab tak dapatkan buku. Ni boleh menghalang bisnes aku daripada grow. Right? Apa benda yang boleh menghalang bisnes anda daripada grow? Competition syarikat lain. Alamak. Kalau kau duk fikir itu menghalang grow, dia bukan isu kompetitor syarikat lain. Yang menghalang grow kita adalah ilmu kita. Boleh faham? Tu salah satu. Dia bukan, oh ini company lain dah buka tepi aku ni. Dan kita pun out. Dia bukan isu orang niaga atau kompetitor kita. Isunya adalah ilmu kita nak lawan kompetitor. Betul tak? Betul ke tak betul? Saya bagi tahu ni satu story betul. Story student saya dekat Fanivo. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau jual barangan baby. Jadi apa berlaku? Sale beliau ni slow. Dan pada masa sale slow, tiba-tiba ada brand yang sangat dikenali dalam barangan baby pergi buka kedai sebelah dia. Can you imagine? Pergi buka kedai sebelah dia. Pening tak kepala? Pening kan? Dahlah sale aku statik. Kompetitor yang dikenali, ada nama, pergi buka kedai sebelah kedai aku. Macam mana aku nak survive? Saya bagi tahu, bukan cabaran orang, kompetitor. Threat, competitor is not your threat. Bukan ancaman. Competitor bukan ancaman. Ancaman sebenar kita berniaga adalah ilmu kita. Boleh faham tak? Ramai orang kalau cerita pasal kompetitor, itu ancaman aku. Tidak. Ancaman sebenar kita adalah tahap ilmu, tahap mindset kita. Boleh faham? So apa berlaku? Student saya, beliau punya brand Big Mama, silap saya, Big Mama ke apa? Tak ingat. Big Baby. Big Baby ke apa saya ingat. Student mastermind saya. Dia datang belajar, dia naikkan apa dia? Dia tahu threat sebenar. Ancaman sebenar bukan kompetitor sebelah kedai aku, tapi ancaman sebenar adalah ilmu aku. Apa yang dia buat? Dia masuk kelas belajar tentang teknik, strategi, naikkan jualan guna database marketing. Apa berlaku? Dia belajar strategi naikkan jualan guna database marketing. Boom! Sales dia lebih tinggi berbanding sebelum ada kompetitor. Anda boleh bayang tak? Sales dia lebih tinggi berbanding sebelum ada kompetitor. Dulu, sales low, tiba-tiba masuk kompetitor, dia ingat dia lagi drop. Tapi disebabkan dia tambah ilmu, belajar cara pemasaran guna database marketing, sale dia lebih tinggi berbanding sebelum ada competitor. Can you imagine? Okey tak okey? Sebab tu saya kata, bila kita buat SWOT analysis dekat bahagian threat, ancaman, SWOT analysis, kita dah hari ni, for those yang baru join, kita dah belajar 3 dah analysis. Korang masuk lambat kan? Pertama kita belajar customer analysis, nombor 2 competitor analysis, nombor 3 kita sedang belajar SWOT analysis. Dekat bahagian SWOT, SWOT terbagi pada 4 SWOT analysis ni. S is strength, W is weaknesses, O stand for opportunity. Sekarang kita dekat bahagian nombor 4, dekat bahagian SWOT analysis which is threat, ancaman. Dan ancaman yang saya bagi tahu dekat point dekat ancaman ni, siapa ancaman kita? Apa yang boleh menyebabkan kita tidak grow company? Ada yang tulis competitor. Competitor is not your ancaman. Ancaman adalah tidak ada ilmu. Sebab tu, for those yang beli buku ni harga 60. Saya bagi buku ini free of charge so that anda kurangkan ancaman. Ilmu naik. Dan saya bukan saja bagi buku ni free, anda just cover cost shipping and handling saja. Malah saya bagi top up tiket untuk hadir ke training 2 hari offline dekat Shah Alam. Orang lain bayar tiket sahaja, anda bayar buku dapat tiket. Can you imagine? Tapi dekat live ni je lah. Ini khas untuk dekat live sahaja. Alright, for those yang beli buku ni, hari ni tim saya akan terus contact untuk anda terus confirm untuk hadir ke kita punya training 2 hari. Training kita 25 dan 26 Februari di IDCC Shah Alam. Make sure datang. For those yang beli buku ni, make sure datang. Okay, training. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. So, saya akan ambil order dalam masa, Allahumma salli ala Muhammad. 4 minit saja lagi. Sebab kita dah 9.30. Saya dah persiaran 2 sejam lebih. Okay. Okay, juga tekak ni. Okay, kalau fotografer macam saya ni tuan, macam mana down sejak COVID? La ilaha illallah.
Nombor satu saya nak tanya, Super Daily. Pernah datang training yang saya buat tak? Cuba jawab dengan jujur. Pernah datang tak training yang saya buat? Kalau tak ada bisnes, boleh. Kalau tak ada bisnes, insya-Allah boleh join training. Tak ada masalah. Sebab bila tak ada bisnes, kita ada tak nak buat bisnes? Ada kan? Kalau ada, maksudnya kita masuk dalam golongan orang-orang founder dan orang businessman, otak kita akan automatically akan dapat idea nak buat bisnes apa, macam mana nak buat lagi smooth. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dah beli, okey, Alhamdulillah. Super Daily tak pernah datang Okey, untuk Super Daily, dah beli buku tak Super Daily? Make sure beli buku ni, dapatkan tiket ni. Bila dapat tiket, first kali, what is your step? Datang. Sebab apa? Waktu saya training, kata silap saya, waktu Digital Marketing Mastery sebulan, 2 bulan lepas, sebiji soalan macam mana Daily tanya, Super Daily tanya. Beliau juga buat bisnes fotografi, wedding perkahwinan, business low sejak dari COVID. What you should do? Saya dah jawab jawapan ni. Sebab tu you kena saya sarankan untuk datang training, jumpa dengan sahabat-sahabat. Dapatkan buku bagus, it's good. You can like learn from this book, and then live kali ni saja saya bagi untuk dapatkan tiket untuk datang ke training 2 hari ni offline. Jawapan saya very simple. Kalau kita tahu bisnes kita ni tak boleh buat duit, soalan benda pertama yang kita perlu buat adalah cari competitor kita. Kan saya bagi tahu tadi ada 3 poin yang saya bincang daripada pagi tadi 7.45 lagi saya buat live ni. Saya dah cerita 3 dah. Pertama customer analysis, 2 competitor analysis, nombor 3 adalah SWOT analysis. For Super Daily, what you should do adalah cari competitor you yang buat bisnes fotografi. Tengok dia boleh buat sales tak masa COVID? Dia boleh buat sales tak selepas COVID? Sales dia sekarang okey tak? Kalau jawapan dia, competitor you boleh buat duit, gila-gila. Jangan you tengok competitor yang tak boleh buat duit. Kalau you pergi tengok orang yang tak boleh buat duit, dengan you lah down. Right? Cuma pergi tengok competitor kita yang memang boleh buat duit. Apa berlaku adalah buat competitor analysis yang saya bagi tahu. Point yang saya bagi tahu. Ada 4 competitor analysis yang you perlu buat. Alright? Positioning dia apa? Market share dia macam mana? Offering dia bagi offer apa? Nombor 4, pricing structure dia macam mana? Bila you buat competitor analysis, automatically you akan nampak, okay, this is my strength. Ini kekuatan saya. Macam kita masuk dekat SWOT analysis. Ini kekuatan saya. Ini kekuatan saya, apa perlu saya buat? Apa saya perlu buat? Saya perlu tonjolkan kekuatan saya. Instead of, contoh kalau you buat wedding punya fotografi. You buat wedding fotografi, orang lain buat wedding fotografi. At the end of the day, you kena turunkan harga baru orang ambil servis you. Betul tak? You kena turunkan harga baru orang ambil servis you. Okay? Tapi kalau you buat yang saya sebut tadi, banyak dah saya bagi point ni, tapi saya tak tahu you join bila kan. Ini saya kata kena datang training yang duduk dalam dewan, you belajar full version. Mau senang ni masuk keluar. Saya dah nak habis ni pun baru nak masuk kan. Bila kita tahu kompetitor kita macam mana, saya ambil contoh pricing structure. Kompetitor kita pricing structure. Instead of kita beat dia punya price lebih murah, kita stack offer. Tadi saya ajar stack offer. Stack offer 1, 2, 3, 4. Customer akan nampak value kita lebih tinggi berbanding kita punya competitor. Orang ambil dengan kita. Orang bukan cerita pasal harga murah je. Orang cerita pasal value. Saya ambil contoh. Orang lain kata wedding dan outdoor punya ambil gambar. Alright? Anda buat wedding, ambil gambar, akad nikah, wedding, outdoor, right? Sama macam kompetitor anda, tapi anda buat satu lagi because of orang lain tak buat. Anda kata buku album siap dalam masa 24 jam selepas akad nikah. Contoh. Orang akan ambil tak you? Definitely orang akan ambil you. Sebab apa? You bagi offering yang lebih better berbanding pesaing. Dan because of you bagi siap album dalam masa 24 jam selepas kahwin, you boleh charge more compared to your competitor. Boleh faham tak?
Gitu kaedah kita berniaga. Sebab tu kita kena kaji kompetitor. Kenapa kaji kompetitor? Sebab kita nak tahu. Kalau kompetitor boleh buat duit, masalah bukan masalah pelanggan. Masalah adalah masalah aku yang tak boleh tarik pelanggan. Okay? Alright. Live kita akan habis kejap lagi, tuan dan puan. So make sure kalau nak beli buku ni, beli sekarang. Buku ni free for you guys. Harga dia RM60. It's free for you. Anda hanya perlu cover cost shipping and handling. Malah saya akan bekalkan dengan anda tiket untuk datang ke training 2 hari face to face dengan saya di Shah Alam 25 dan 26 Februari. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya di Singapura. Macam mana nak beli buku? Kalau dekat Singapura, macam mana dekat Singapura ada link khas. Boleh pergi ke saya punya Instagram? Oh, kena DM Instagram. Okeylah. Pergi dekat Instagram saya, cari... boleh sebut ke Instagram? Boleh pergi dekat saya punya ni, social media, and then pergi DM saya dekat situ. InsyaAllah tim saya akan bantulah untuk Singapura. Okay? Tim saya akan bantu untuk Singapura. Okay? Kita akan habis masa, saya rasa 5 minit lagi kot. 5 minit lagi saya akan habis. Jika anda ada apa-apa soalan, sila kemukakan soalan sekarang. Ada soalan-soalan, boleh kemukakan soalan sekarang untuk bisnes insyaAllah. Kompetitor saya kebanyakan yang buang. Saya kata, kebanyakan dia buang harga. Kebanyakan buang harga. So, apa perlu kita buat? Stack your offer. Jangan buang harga juga. Kalau kita buang harga juga, apa berlaku? Habis margin kita. Okay, saya dah beli dah. Okay, sini. Dalam buku tu ada topik apa? Dalam buku ni kenapa bisnes tak grow? Topik dia kenapa bisnes kau tak grow? So kita tahu dah problem kita dan insyaAllah kita cari jalan. InsyaAllah. Cakap Jepun. Thank you so much Cakap Jepun. Cakap Jepun pun student kita juga ni. Siapa yang ni? Sensei Anwar ke? Tak ada, saya tak buat kelas kat Johor. Saya tak buat kelas dekat Johor. Saya buat dekat KL. KL Johor berapa jam je. Saya duduk kat Kelantan. Saya daripada Kelantan pergi ke KL untuk buat training. What is your problem? Johor nak sampai KL ada highway. Ada flight lagi. Saya nak sampai daripada Kelantan, nak pergi ke KL, tak ada highway direct. Saya perlu pergi ke Terengganu baru masuk highway. Ataupun masuk Gua Musang sebagainya, memang tak ada highway lah. Struggle nak sampai. Struggle nak sampai. Kan? So, datang training dekat Shah Alam. Ini orang kata, cikgu saya pesan kepada saya dululah. Dia bagi tahu saya satu ayat. Dia kata, Fadi, engkau sakit perut, engkau cari jamban ke jamban cari engkau? Dia kata. Saya pun kata, kalau saya sakit perut, saya dah cari jamban apa? Jamban cari saya. Samalah, kalau kau berniaga, kau teruk, kau cari cikgu ke cikgu cari engkau? Saya pun kata, betul lah. Saya yang sakit, saya cari cikgu. Bukan tunggu cikgu datang rumah saya. Boleh faham? Bukan tunggu cikgu masuk rumah saya. Boleh faham? So, bila kita tahu bisnes kita founder bisnes, kita bertanggungjawab untuk bisnes kita, kita lah cari jalan jumpa cikgu, bukan cikgu cari jalan jumpa kita, kepala otaknya. Cikgu kata dekat Shah Alam, datang Shah Alam. Orang datang training, Alhamdulillah dekat Fanivo tuan-tuan. Minta maaf saya cakap macam ni, cara saya cakap macam ni. Saya kena cakap direct kepada orang-orang yang kata, kat Johor tak ada ke? Tak, nanti tunggulah saya buat dalam bilik tidur rumah anda. Sebab apa? Orang daripada Singapura datang training dekat Shah Alam. Orang daripada Indonesia datang training. Orang dari Brunei datang training dekat Shah Alam. Orang daripada, student saya daripada Sabah, Kinabatangan, datang tiap-tiap bulan training dekat KL. Untuk personal meeting, untuk training. Kinabatangan nak sampai dekat KL. Bapak punya susah lah. What is the problem? The problem is not the teacher. The problem is not the knowledge. The problem is you. The problem adalah kita. Boleh faham? Okey, ni last buku. Last. Lagi.
Tiket dah habis. Okey. Saya asing ini. Okey. Daripada Sabah. Tim saya punya student ramai dari Sabah datang ke KL. Setiap bulan datang. Kadang-kadang sebulan 2-3 kali datang. Masya Allah. I cannot imagine. Kalau pada KK senang. KK flight kapal terbang. Ni Kina Batangan pengen pergi KK. KK baru pergi KL. Saya dari Indonesia. Jualan di Malaysia. Luar biasa. Indonesia di hati saya insya-Allah. Kita serumpun. Kita serumpun. Buat juga offer yang better dari segi semua. Tak super daily, tak. You tak pandai buat offer. Trust me. Trust me. You tak pandai buat satu, you tak tahu macam mana nak buat offer, you tak tahu nak brandingkan you yourself. Faham tak? Sebab marketing ni ada dua, branding and direct response. Kerja you buat direct response sahaja. You tak buat branding. Okey, threat. Lupa. Threat point nombor 2. Threat nombor 2. Ancaman nombor 2. Okey, dengar ancaman nombor 2. Lupa, sambil bercakap ni lupa nak bagi tahu ancaman nombor 2. Ancaman pertama adalah ancaman yang pertama adalah apa yang kita fikir yang boleh menghalang growth kita. Nombor 2 adalah siapa yang boleh ambil customer kita. Siapa yang boleh ambil customer kita. Tu threat tu, ancaman. Siapa yang boleh ambil customer kita? Itu ancaman. Jadi siapa boleh ambil customer kita? Kompetitor kita. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena buat competitor analysis so that mereka tak ambil customer kita. Okay? Alright? Muhammad Uzair, saya Sabah tuan. Abang saya pernah datang seminar. Masya Allah. Thank you so much Uzair. Inilah semangatnya. Macam mana nak buat branding? Macam mana nak buat branding kena buat topik panjang tu. Tapi tak apa, nanti saya buat live sekali lagi. Saya cerita pasal branding je boleh Okay, alright. So saya rasa itu saja guys. Saya 2 jam dah saya live. 2 jam This is the first time buat live 2 jam. Di TikTok tak pernah lagi buat live 2 jam. Tapi okey lah, alhamdulillah. Sambil-sambil kita live tu kita bagi manfaat kan? Bagi manfaat insya-Allah. Okay guys, so kita dah cover 3 perkara untuk kita buat marketing plan untuk tahun ni. Pertama kita dah bincang pasal customer analysis, nombor 2 competitor analysis, nombor 3 adalah SWOT analysis. Hopefully you guys learn something insya-Allah. Dan for those yang beli buku ni, waktu live ni saya akan ship. Kalau nak tengok buku, boleh ke tengok buku bersusun? Boleh? Bersusun buku ni? Boleh saya angkat sikit? Boleh kan? Macam mana nak macam ni saya pusing lah. So this is the book yang so far yang saya sign tadi. Berapa banyak dah. Okay? Saya akan post insyaAllah dalam masa yang terdekat. Okay? For those yang beli buku ni, sekali lagi saya bagi tahu, buku ni free. Anda hanya perlu cover cost shipping and handling. Handling tu maksud saya kena bungkus, tim saya kena macam-macam lah, bubble wrap dan sebagainya. That is what we call handling lah. Untuk angkat dan sebagainya, kena ada orang, kita kena bayar kan. And then shipping of course, that's why shipping and handling cost. Tapi untuk live ni ada special offer, saya akan bagi tiket untuk terus datang training bersama dengan saya. Okay? Tiket ni untuk terus datang training. Saya bukan nak bagi buku je. I want to give you more values. So datang training 2 hari secara offline di Shah Alam. 25 dan 26 Februari ini. Make sure datang tau. Korang jangan tak datang. Aku dah bagi dah ni. Okay, alright. So thank you so much guys. 9.45 tepat. Thank you so much. Hopefully you guys learn a lot. Nanti saya akan buat live lagi. Dan dalam live, setiap kali live saya akan share lots of strategi, teknik untuk your business. InsyaAllah, hopefully you learn a lot dalam 2 jam kita punya live ni. Saya tak sabar untuk jumpa anda di training Evolusi 25 dan 26 di IDCC Shah Alam. Hopefully diberikan
kesihatan, diberikan rezeki, panjang umur, murah rezeki insya-Allah. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua insya-Allah. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, thank you so much guys. Oh by the way, saya akan sambung sign kejap lagi.